Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video rakaman ini. Nama saya Mageshwaran dan nombor metrik saya 23 DLS 20F 2028 dan saya sebagai pengurus wawancara ini. Dengan saya, ada 3 lagi wartawan mengambil bahagian dalam wawancara ini. Sila memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Terlegi Suaran, nombor kad metrik saya 23 DLS 20 F 2033. Nama saya Sherla Sharmaguraja, nombor metrik saya 23 DLS 20 F 2031. Nama saya ialah Suhania Alangkowan, nombor metrik saya ialah 23 DLS 20 F 2035. Baiklah, harap semua dalam kesihatan baik pada keadaan kritikal begini. Hari ini kami ingin melaksanakan soal jawab antara wartawan-wartawan berdasarkan tajuk etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Dari pandangan saya, etika ialah kepercayaan ataupun tanggapan terhadap sesuatu perkara sama ada ianya benar, salah, baik atau buruk. Peradaban dimaksudkan keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani. Apakah maksud tanggungjawab sosial dari perspektif anda, Encik Tilak? Bagi pandangan saya, Encik Magis, tanggungjawab sosial mengerti bahawa pilihan atau perbuatan, keputusan dan tingkah laku seseorang memberi kesan kepada alam persekitaran. Keputusan yang diambil sebagai individu bekerja majukan rakyat profesional dan adil politik akan memberi impak kepada persekitaran sosial dan fizikal. Bukan itu sahaja Tilak. Tanggungjawab sosial juga sebahagian daripada etika kerana individu bertanggungjawab untuk memenuhi tugasan kewarganegaraan mereka. Masyarakat perlu mengetahui dan menghayati kepentingan etika dalam menjalani kehidupan seharian sama ada sebagai pelajar dan atau pekerja. Terima kasih Encik Tilak dan Cik Syarimila atas perkongsian tersebut. Cik Sonia, bolehkah anda terangkan tentang sejarah kemunculan prinsip tanggungjawab sosial? Ya, boleh Encik Magis. Kemunculan prinsip ini percaya bermula daripada revolusi industri di barat. Keserakahan para kapitalis mengejar keuntungan menyebabkan kemunculan isu perindasan di atas golongan pekerja. Pada abad ke-20-an, syarikat besar mula memberi tumpuan kepada isu kecekapan dan keperluan pekerja. Pada tahun 1950-an, beberapa organisasi telah menjalankan kerja aman dan sumbangan, tetapi idea tanggungjawab sosial belum benar-benar terbentuk. Ya, betul Cik Sonia. Pada hari ini, tanggungjawab sosial tidak lagi terhad kepada isu-isu ekonomi dan perniagaan, sebaliknya meresapi pelbagai bidang seperti pembangunan dan ekonomi sosial. Bagus dan penjelasan yang tepat Cik Sonia dan Cik Tilagis. Seterusnya, seperti kita tahu, tanggungjawab sosial dikategorikan 4 bahagian. Pertamanya, tanggungjawab sosial sebagai rakyat. Keduanya, profesional atau pekerja. Ketiga, dalam perniagaan dan ekonomi. Akhirnya ke atas alam sekitar. Sekarang, kita fokus dulu kepada tanggungjawab sosial sebagai rakyat. Pada pendapat anda semua, apakah dimaksudkan dengan tanggungjawab sosial dari segi rakyat? Benarkah saya menjelaskan dulu tentang tanggungjawab sosial dari segi rakyat? Ya, boleh. Teruskan Cik Sharmila. Baiklah, dari segi rakyat, akan boleh dibahagikan kepada 2 segmen. Pertamanya, tanggungjawab diri sendiri. Kita boleh menjadi seorang ejen moral. Kita memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan. Yang lagi satu adalah menjadi sebagai khalifah, maksudnya menjadi seorang yang bertanggungjawab dan amanah. Individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara, etika kerja dan manusia yang memiliki watak yang baik. Penjelasan yang teliti. Sekarang, Cik Sonia, sila teruskan dengan uraian anda. Terima kasih Encik Magis. Sekarang saya ingin menjelaskan segmen yang kedua dalam tanggungjawab sosial sebagai rakyat, iaitu terhadap manusia lain. Kita harus berinteraksi dan memberi kerjasama sebagai asas hidup bermasyarakat. Kita saling memerlukan satu sama lain untuk memenuhi pelbagai keperluan hidupnya dan begitu jugalah keperluan orang lain kepadanya. Kita harus membentuk komuniti
saling bantu-membantu. Baguslah Cik Sohania. Terusnya, Encik Tilak, sila teruskan dengan penjelasan anda. Ya saya. Kategori yang kedua ialah dari segi pekerja. Terdapat 6 sifat amanah kepada pekerja iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti, setia dan menyimpan rahsia. Semua perlu memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua manusia tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, fahaman politik dan status sosial ekonomi. Kita harus membantu pelanggan dengan ikhlas hati. Betul lah Encik Tilak, semasa menjalankan tanggungjawab sosial kepada masyarakat, kita mestilah tidak menyakitkan hati orang lain. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang tanggungjawab organisasi atau dikenali sebagai korporat. Tanggungjawab sosial korporat boleh didefinisikan sebagai komitmen sebuah organisasi terhadap masyarakat dengan menyumbang sebagai daripada sumber keuntungannya bagi meningkatkan kualiti kehidupan ekonomi semua pihak iaitu pekerja, ahli keluarganya, komuniti dan persekitarannya. Syamila, bukan saja itu, kita juga boleh dapat membantu masyarakat yang tidak berkemampuan dengan menyumbangkan bantuan kepada mereka dan dapat merapatkan jumlah pembinaan yang terlibat dalam masyarakat. Saya memahami penjelasan tadi Cik Syarmida dan Encik Tilak. Cik Sohania, sekarang masa anda untuk menjelaskan tentang tanggungjawab sosial dari segi alam sekitar. Ya, boleh Encik Magis. Kita perlu memahami tentang kepentingan memelihara ekosistem supaya dalam keadaan ini kerana manusia adalah di sebahagian daripada ekosistem yang tertakluk kepada hukum ekologi semula tadi. Pelanggaran ke atas hukum ekosistem semula mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya yang mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat atau penduduk. Contoh pencemaran air dan udara. Aktiviti yang kita lakukan boleh mengesan alam sekitar. Saya setuju dengan uraian anda Cik Sohania. Dari perspektif saya, aktiviti buruk yang dilakukan oleh sekelompok manusia juga boleh menjadi punca untuk alam sekitar menjadi terjejas. Ya, betul. Tamatlah sesi wawancara atas topik etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial. Sekarang, saya ingin tanya beberapa soalan tentang perbincangan tadi. Apakah moral, nilai-nilai murni, kualiti serta kemahiran yang didapati daripada wawancara ini, Cik Sohania? Saya didapati pentingnya menjalankan tanggungjawab saya sama ada kepada diri sendiri, masyarakat dan alam sekitar. Hal ini demikian sebagai seorang ahli masyarakat, saya dicipta sebagai ejen moral yang perlu menjaga kemakmuran alam. Betul Cik Sohania. Cik Syarmila, adakah wawancara ini membantu dalam menjadikan anda warga negara yang beretika serta menjunjung tinggi tata susila dalam bermasyarakat? Ya, 100% wawancara ini membantu saya menjadi warga negara yang beretika. Saya dapat mengetahui tanggungjawab saya diri pelbagai perspektif dan kepentingan interaksi dan kerjasama antara masyarakat untuk mewujudkan negara yang harmoni. Baguslah Cik Syarmila. Encik Tilak, bagaimanakah wawancara ini memberi kesan kepada anda dari sudut intelektual serta psikologi? Memang Encik Magis, dari sudut intelektual serta psikologi, saya dapat mengetahui perkara yang patut saya lakukan dan elakkan demi menjaga kemandirian semua pihak selain menjamin masyarakat yang sihat dari segi fizikal dan psikologis. Baiklah Encik Tilak, sebagai kesimpulannya, tanggungjawab setiap insan terbahagi kepada 3 perkara penting yang perlu benar-benar difahami iaitu pertama, tanggungjawab kepada Tuhannya, tanggungjawab kepada diri sendiri dan tanggungjawab kepada orang lain serta persekitaran. Tanggungjawab sosial ini hanya akan berjaya direalisasikan jika setiap orang melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara bersungguh-sungguh dan ikhlas. Saya setuju dengan pendapat anda. Saya setuju dengan pendapat. Kita Saya boleh setuju. kita boleh akhiri wawancara ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua untuk meluangkan masa anda dan menyertai dalam wawancara ini dan juga menjayakan pelaksanaan wawancara ini.
Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga Encik Magis bagi memberi peluang untuk mengungkapkan perasaan kami melalui wawancara ini. Terima kasih. Terima kasih.